Assalamualaikum, selamat malam. Selamat datang ke BBB episod 26. Tajuknya Resensi Nirnama. Aku ada invite juga Hilal Ashraf, tapi dia tak dapat nak join sebab malam ni dia sambut birthday dengan family. So it's okay, kita just teruskan je resensi kita hari ni. Just untuk alert semua, sesi yang kali ni memang akan penuh dengan spoiler. Kita memang tak hold back. Jadi kalau takut atau tak nak dengar spoiler, mungkin macam kurang ajar lah kalau suruh leave kan. Tapi dengar at your own risk lah, macam tu lah kan. So kita boleh mulakan lah. Lin, boleh start? Wait, kenapa tiba-tiba aku pula? Dia macam kau tetamu terhormat, so Wait, aku tak ada prepare apa-apa ya, serius. Kita orang bagi laluan kapten merah kat kau ni, Lin. Jom lah. Amboi, weh. Aku pun tak tahu nak start macam mana. Nak start macam mana. Cuba host lah. Host kena buka dulu lah. Dah cakap macam mana. aku tak boleh. Aku moderator je. Sekejap tak apalah, Akil ke Takib nak start dulu? Takib lah, Takib. Hello, Takib? Hello. Takib dia terubah default. Oh, ya. Alah. Okay. Akil lah, kau dululah. Sorry. Takib, buka. Takib dululah sebab Takib buat report kan. So kau dululah. Okay, Nirnama ni seperti mana yang korang tahu, Hilal Ashraf sendiri ada tweet yang dia pada tahun lepas Nirnama akan menjadi magnum opus dia, which is magnum opus tu bermaksud macam adikarya lah, mahakarya something yang maksudnya dia akan buat habis baik lah untuk karya dia yang ke-20 ni. Jadi disebabkan apa orang kata title tersebut, yang claim yang diberikan oleh penulis tu sendiri, masing-masing memang mempunyai harapan yang tinggi lah dengan Nirnama ni. So sedikit lah pengenalan Nirnama ni, yang dia agak tebal, dalam lebih kurang 700 lebih, 735 tak silap muka surat. Tapi ringan je sebab kertas dia. Dia pasal apa Nirnama ni? Pasal ya Allah dah lupa. Padahal bukan lama pun dah baca kan. Pasal seorang pendekar tanpa nama ni yang digelar Nirnama, bermaksud tiada ni, ingin melepaskan negara dia daripada cengkaman jagat suci ni, which is jagat suci ni dikatakan menggunakan sihir untuk apa orang kata kekal berkuasa dalam negara tersebut. Nama negara dia tanah apa ya? Kalau buat tempat kau jangan tanya aku lah. Aku memang tak ingat. Sebutan putih. Tak ingat. Sebutan putih. Ketu nama kerajaan, tapi tak apa. Kerajaan Semutar Putih. Tapi Semutar Putih tak kena jajah lagi. Tak ada kan? Itulah nama negara lupa lah. So Bukan dia nak lepaskan Nusantara ke daripada genggaman jagat suci? Nusantara bukan sekali Indonesia ke? Yalah, Kepulauan Melayu semualah. Sebab kan? ikutkan peta dia yang diberi just around Malaysia je. Tapi tak apa. So daripada kejahatan jagat suci tu lah. So bagi aku lah, formula dia masih sama macam karya-karya Hilal Ashraf yang lain. Penuh dengan aksi,
penuh dengan apa orang kata pesanan dengan sedikit dalil-dalil daripada, bukan sedikit, banyak sebenarnya, dalil daripada petikan dari Al-Quran. Kemudian ada juga diselitkan bibit-bibit kisah percintaan dengan siapa tak tahu. Walaupun spoiler alert, tapi aku tak nak cerita lah. Korang kena baca siapa kisah yang disebutkan tadi tu. So cuma bukan cuma, dan tambahan seperti setiap babak tu setiap bab tersebut akan ada orang kata sedikit literature bukan literature, macam sedikit pantun atau sajak diselitkan setiap bab, nak menjadi apa orang kata, jadikan kisah tersebut nilai tambah lah, nilai tambah, kuatkan lagi jalan cerita. Dan semestinya ilustrasi daripada saudari, lupa nama dia tapi tahu dia punya Kak Nenek Hani. bukan nama sebenar tu, Nenek Ani bukan nama Yelah, sebenar. tapi kita gunalah Kita nama panggil dia Nenek nama Ani. pena Nenek Hani. Lukisan dia memang orang kata top notch lah. Orang kata macam bagi nilai tambah yang bertambah-tambah lah, jadikan orang rasakan berbaloi dapatkan nirnama ni. Cuma aku ada sedikit rasa kekurangan, macam yang aku katakan tadi lah, yang aku kata tadi kelebihan, tapi bagi aku macam kekurangan sikit lah, macam yang which is yang penambahan sajak apa semua tu. Sebab kadang peletakan pantun ke sajak tu, tak kisahlah, antara dua tu. Tu Dia yang si Nadim punya syair, macam syair tu Aku tak pernah baca pun benda tu, aku skip. Sebab benda tu somehow kalau kita baca, dia akan macam ganggu mood cerita tersebut. Bagi aku lah. Aku rasa mungkin kalau dalam bentuk movie dia membantulah, tapi sebab dalam bentuk bacaan jadi kita tak dapat dia punya intonasi semua tu. Betul. Walaupun bagi aku nadanya tu bagi aku sedap lah dibaca. Cuma macam kadang tak silap ada bahagian ditambah waktu pergaduhan kan. Tiba-tiba ada selitkan benda tu. Dia kadang-kadang tengah borak-borak pun ada. Kadang kat borak-borak pun ada. So, tiba-tiba si Cendana dengan Nirnama tengah bermain-main mata, tiba-tiba Nadim tu nak berseloka. Tu adalah. Macam tu lah. So dia macam somehow kacau mood sikit lah bagi aku. So bagi aku bagi aku pula yang bab-bab kita selitkan macam pantun apa semua tu. Macam contoh aku baca yang okey lah bagi aku, which is tak ganggu penceritaan, macam Dentang tu memang dia punya jalan ceritanya pasal orang pembaca bukan gurindam, apa nama dia, keluarga dia orang memang buat persembahan bukan nenek moyang, ulit mayang, tak salah, tapi persembahan kesenian yang dia Dongdang Sayang, nama dia Dongdang Sayang, yang which is boleh kata setiap bab adalah dia selitkan Dongdang Sayang tu, tapi dia tak kacau pun mood pencerita tersebut. Lepas tu lagi satu macam cerita Pecah. Yang Pecah ni menarik juga sebab dia cerita thriller, tapi dia punya naratif penceritaan dia macam kita baca pantun bernada, ada bahagian yang bernada. So bagi aku tu unik lah. Dan dia tak kacau tone cerita tersebut. So bagi aku mungkin kalau saudara Hilal Ashraf nak try cuba lagi benda tersebut, boleh try lah. Tengok macam cerita Dentang, dan juga yang aku suka lah dia punya, dia nak selitkan seni macam nada berima semua tu, tapi tak mengganggu nada tone cerita tersebut. Itu je lah. So overall aku bagi
Nirnama ni dalam 4 ke 4.3 ke 4.5 macam tu. Itu sajalah. Watak kegemaran kau siapa? Watak kegemaran aku watak Cendana. Sebab bagi aku dia macam wow, inilah dia Sri Kandi Melayu yang itulah, Terakhir. nampaklah perwatakan dia tu macam wow, macam tu. Semangat dia tu berkobar-kobar. Okay. Kalau scene yang paling kau suka, macam yang bila kau pasal macam oh, wow. Macam tu. Scene semestinya scene gaduh which is antara si Kelembai dengan Nirnama. Tapi sayangnya babak tu dia agak cut short sikit lah, which is agak orang kata potong steam lah, orang bahasa Melayu kata. Tapi bagi aku benda tu kalau panjangkan sikit should be, sebab kuasa si Kelembai ni memang orang kata OP lah orang kata. Kan? So, Aku dia setuju. macam Sebab kalau dia mampu untuk cari Nirnama, kenapa dia tak mampu untuk lawan Nirnama? I mean, lagi banyak. Sebab itu memang singkat gila dia punya perlawanan. At the end dia lari kan. Ya, dia itu macam paling aku benci. Aku paling Aduh, benci. Kenapa dia lari? Aku Kalau- sebenarnya yang kan sebab first time dia jumpa Nirnama tu yang dia lari kan. Sebab Nirnama dah bunuh Yes. jin dia. Hmm. And aku rasa itu yang menunjukkan dia bijak. Sebab dia tahu at that moment dia tak boleh kalahkan Nirnama lagi. So dia lari dulu. Better dia lari. Tapi bagi aku tak best sebab singkat lah. Tapi okay, make sense lah kau punya kenapa tu. Aku mencari sebab lah nak defense. Tapi itulah. Aku rasa Member Kelembai tu lah. No, sabar je. Risau dia kalau Kelembai mati. tapi memang itulah. Tapi ya betul, ada banyak lah few characters yang aku rasa sebenarnya diorang punya screen time tu boleh dibanyakkan lagi kalau ada certain scene yang dibuang. Lepas tu Raja Bersiung tu macam tampalan sangat. Kesian betul. Yang tu. Ya, weh tu lagi kesian. Aku mengharapkan dia akan berdiri di sebelah jagat suci pengakhiran ni. Rupanya tidak. Nah, Apakah? diorang team Betul, up betul. ke. Itu macam lagi wow, mungkin lagi tebal sikit lah 1000 muka surat ke. Tapi Itulah sebab aku ada tanya jugalah dia kan masa dia punya space hari tu, Hilal. Kenapa Raja Bersiung tu sekejap sangat kan? Kalau ikutkan sebenarnya dia tok guru kepada jagat suci. Should be he stronger lah kan? Tapi yelah dia kata sebab by that time dia dah tulis scene dengan Raja Bersiung tu dah 600 lebih muka surat. Dia kata dah banyak sangat. Dah tebal, so dia terpaksa cut short. So macam dia ada tu aku cakap macam ada certain scenes yang aku rasa tak perlu sangat pun. So dia boleh make way untuk ni lah sebab sama macam dia keep on back and forth flashback tu entahlah aku tak suka flashback kot. Dan tu pun aku macam dia macam mana kan macam scenes yang flashback tu dia macam budak lelaki itu seriously ada ke orang yang tak sangka yang tu adalah Nirnama? I mean it's like it's so obvious sebab tajuk cerita pun Nirnama. Of course lah bila dia flashback dia cerita pasal Nirnama takkan orang lain. sebab Ya, tu aku dia setuju. nak elemen surprise nama sebenar tu. Tapi still Betul lah. lah kot. Tapi kita memang boleh expect kan. Lepas tu lagi satu maybe ibu bapa Nirnama tu pun macam kalau bagi sikit pencerahan, maybe kita ada rasa kesian teruk dengan Nirnama kot. Ni just cakap ni bapak dia kena bunuh dengan jagat suci. Dia sama lah. Dia same concept dengan most anime lah. Dia tak pernah ada mak bapak. Dia mak bapak
just disebut sahaja sepenuh. The character is never fully developed. Karakter tu invisible. Dead parents trope lah. Tu memang typical lah. Aku nak tanya, wajar ke? I mean like, bukan wajar. Macam yang Takib cakap tadi, kalau masukkan mak bapak dia punya cerita sedikit, selitkan, mungkin kita akan lagi kesian pada Nirnama. Tapi macam korang, patut tak flashbackkan Nirnama dengan mak bapak dia? I mean like, ada conversation. Sebab kalau korang perasan, dia flashback tu, dia tak ada tau conversation dengan mak bapak dia. Ada ke? Aku tak perasan. Tak ada. Dia dengan Tak bilang kat kawan-kawan dia. dia je yang naik bukit, buka benda yang pasung jagat suci tu, lepas tu terus satu kampung dia mati. Or maybe sedikit perjalanan macam mana pendekar-pendekar zaman dahulu menentang jagat suci. Memanglah ada yang dia ceritakan yang siapa dia punya datuk tu kan. Tapi aku tak rasa Adi datuk dia. Wajah. Tu bukan aki dia lah. Bukan aki dia lah. Adi Wajah tu kan tok guru dia. Tok guru So lah. Tok guru. dikatakan parents Nirnama yang jaga tempat tu kan? Dia macam Adi Wajah tu pasung dia dengan Sultan apa Sultan Mansur Mansur. Memang Mahmud. Mahmud Mansur. Langsung. Lepas tu Mansur dia orang Mansur, okay. dia orang yang pasung. Lepas tu letak dekat kampung tu, perkampungan tu tempat pendekar-pendekar tu lah sebab dia orang nak menjaga. Termasuklah Perkampungan parents. dibuat kan untuk menjaga. Termasuklah parents ni nama Ali. So maksudnya ramailah pendekar-pendekar yang sebelum tu kan. Dia macam ramai lah. Dia macam satu kumpulan. Awan tu. Okay. Kenapa diam? Dah ada apa-apa lagi nak sambung Aku apa-apa? rasa kan part yang mak bapak Nirnama tu kan, kalau macam depan-depan tu dia macam buat cakap dengan Nirnama jangan pergi atas tu, ada ni. Lepas tu bapak dia tangkap dia dekat atas tu, tapi dia macam dia curious untuk pergi lagi sekali, mungkin lagi better. Itu yang aku cakap. betul. At least Untuk masukkan adaptasi selitkan animasi. scene mak cakap tu dengan Nirnama. Maksud Boleh dia macam lagi macam buat Nirnama ni macam menyesal gila lah naik atas tu. Kenapa aku tak dengar cakap mak bapak aku lah. Ni lah akibat dia macam tu lah. So kalau macam tu dia mungkin lagi macam Lagi Aku tak tahu kenapa, tapi aku rasa karya Nirnama ni adalah karya yang sangat clean. Kau faham tak maksud aku clean? Clean as in tak. macam main safe tau. Macam main safe. Safe tu maksudnya macam plot pun kau macam kita expect yang plot macam tadi lah. Macam kita nak mak bapak Nirnama borak dengan Nirnama, tapi benda tu tak ada. Dia cuma dengan kaum. Dia macam mana bagi aku dia punya is it nak cakap mendatar pun tak mendatar. Dia punya aku suka lah. Aku bagi 4 bintang untuk sebab novel clean. This novel yang sangat safe. Alah, tak ada faham. novel yang kau boleh agak apa yang akan jadi seterusnya ke macam mana? Dia bilang lah. Bukan, dia macam tak ambil dia klise tu normal lah. Aku rasa kalau kau baca buku HA memang kebanyakan jalan cerita dia sama lebih kurang je, cuma beza. Tapi dia dari segi macam dia tak ada risk. Tu tak masuk clean. dia Yes, tak ada betul. risk. Dia tak Kalau ambil kau baca risk. Dia novel macam yang sebelum ni, dia macam ada lagi tau yang dia ambil risiko. Tapi kalau novel ni memang sangat clean. Sebab Nirnama pun kita dapat rasakan dia macam perfect kan. Dia macam dah tahu nak buat apa lepas ni. Ya ke perfect? Terima kasih Amal kerana memihak. Siapa perfect Nirnama?
Wait, aku faham. Siapa tanya tadi? Simon Simon. Cuba boleh apa explain lagi soalan tu. Soalan rhetorical ke memang soalan serius? Soalan serius lah because jujur dia aku tabik lah korang boleh habiskan buku tu sebab aku sampai awal-awal lagi dalam before the first 10 bab aku dah stop sebab ada satu perkara yang menyebabkan aku terganggu. To be honest, this is my first HA punya buku dan aku bila sebelum dengan apa yang Tuan H cakap kata dia punya manual opus dan sebagainya, I expect bagus lah dan aku punya part adalah buku Laksman Sunan. I'm sorry to say lah. Sebab sebab aku perasan how sebab pernah baca dia punya few bubs dia yang awal kat Wattpad. Apa yang Hila nak cuba kedepankan adalah sebuah watak yang macam mendidik lah. Dan masa tu aku macam boleh bayang dia nak aku letak as macam Laksmana Sunan punya cerita lah, which is the first 3 books tu lah. Bagaikan Puteri, lepas tu apa lagi sama, tak tahu lah korang baca ke tak, tapi Tak pernah Baram punya buku. Okay, I suggest if you got Bagaikan Puteri pun cukup bagus and Nirnama should be that Laksmana should be lah. And you akan rasa kalau Nirnama punya watak macam Laksmana Sunan ni, it is better lah. Even though dalam first book tu, dalam Bagaikan Puteri tu, dia tak ceritakan pun siapa Laksmana Sunan ni sangat. Dia memang tak ada background story lah. Okay, bila korang kata is too perfect tu, aku setuju ada bahagian yang memang terlalu perfect dan memang terlalu clean. But then ada satu bab ni, I'm not sure whether korang perasan ke tak. Perasan tak ada satu bab dekat sebelum dia pergi kerajaan Sarawak, dia psychopathically bunuh orang dan orang kat keliling kampung bersorak. Yang dia cabut-cabut kepala ke? Betul. Part tu macam what? And then after that point, tiba-tiba dia macam cuba bagi didikan agama, nasihat tu Nadim kan. I felt like damn, I couldn't take this. Faham tak? Faham. So aku sangat tabik yang korang dah habis baca buku ni. So Aku mengambil sama-sama. So apa benda yang korang buat menyebabkan korang boleh habis? I mean, aku nak try to continue. I'm currently continue bit by bit. Aku baru habis dekat kerajaan Sarawak punya arc. But then aku tak the motivation to go further tu masih ada lah. So what makes you all go forward? Aku habiskan sebab aku curious nak tahu cerita dia macam mana je. Nak tahu nama sebenar dia apa je. Aku nak tahu apa yang cendana je. Aku sama dekat Akib. Aku nak tahu nama sebenar dia. Oh itu je ke? Itulah kami. Tapi sebenarnya macam aku macam mana aku memang tak suka watak Nirnama tu. Personally, aku menyampah dengan watak dia masa dia berlawan dengan Cendana. Cendana tu kan tengah hot. Maknanya tengah hot headed kan, tengah marah, tengah naik angin. Dia boleh nak bertazkirah dekat situ. Biar je lah kau. Aku macam diam. Kau boleh tak perempuan tu ajak kau berlawan. Kau berlawan je. Lawan je dulu. Kau belasah dulu perempuan tu. Tak payah cakap. Biar dulu. Lepas tu bila kau dah kalahkan perempuan tu, barulah kau nak tazkirah ke apa. Perempuan tengah hot headed kot. Lepas tu start tu aku macam ni nama ni menyampah tu. Annoying gila watak kau. Aku macam tu lah. Tapi apa yang menyebabkan aku meneruskan bacaan, watak-watak yang lain lah. Nirnama tu just a means of moving the plot forward.
Tapi sebenarnya watak lain tu yang membuatkan buku tu menarik untuk terus dibaca. Bukannya nama tu sendiri. Betul. Saya sokong. Which is sokong kesian YB. lah. Dia kesian sebenarnya dekat ni nama ni. Sebab rata-rata peminat sebenarnya tak suka sangat dekat ni nama. Dia suka watak yang keliling. Dia macam Harry Potter yang dibenci dalam buku sendiri. Macam tu lah dia. Ouch. Itulah. Just nak ni lah. Kalau macam saya mentanyakan kenapa baca. Sebab watak-watak yang lain lah. Macam ni nama tu sendiri memang annoying dia tu. Okay. Sila. Sebab ni korang dah habis baca kan. So acak aku pula yang jadi yang tukang tanya kat sini. Tak apa. Korang kena jawab tanya lah. Okay. Bila aku berada di that point of the main character itself menipu diri sendiri dah sort of lah. Aku quote kata dia, he's lying to himself lah. Aku macam membayangkan sebenarnya cuba menerima yang okay, actually mungkin dia ada some sort of macam redemption atau dia ada rasa dendam lah. So actually masa bila dia flashback yang jagat suci bunuh satu kampung, aku macam okay, mungkin dia bunuh orang secara macam membabi buta ni because of that hidden enrage lah. Aku membayangkan tu. Tapi bila kerap kali timbul persoalan untuk membalas dendam tu, dia cepat-cepat matikan. So aku macam it is kind of dia dah cantik kalau bila dia berhadapan dengan jagat suci tu, tiba-tiba dia ada rasa dendam dan sebagainya tu. Jadi kiranya okey lah, aku boleh terima lah kau bunuh orang sebab kau ada sifat dendam yang tersembunyi tu. Adakah benda tu berlaku at the end of the novel? Ataupun benda tu sebenarnya tak ditunjukkan langsung? Rasanya kalau aku tak silap ingat lah, rasanya dekat final battle tu ni nama macam almost fall back tau. Kalau tak silap lah. Ada sikit. Ada sikit kan. Dia almost lah tapi dia macam cepat-cepat balik. Dia hampir jatuh, lepas tu dia naik balik. Tapi sekejap je lah. Dekat final battle tapi tak ingat actual tu lah. Dia macam masa tu kan memang dia tiba-tiba dia teringat balik. Lepas tu kan masa tu Adi Wajah baru lepas mati. Oh, yang jagat suci tunjuk. Dia macam kejap. Buku ni ke yang dia tunjuk mak dia? Tak, tu aku baca buku lain. Tu buku lain. tak boleh hidupkan mak dengan ayah. Yes, sebab dia jagat tak suci tahu tak pernah nama nampak. sebenarnya. Tak pernah tahu nama, tak pernah tengok muka. Ada. Dia tak tahu nama. Kalau dia tahu nama, kan dia kata dia boleh panggil jin-jin dia yang lain untuk recreate mak bapak dia. Tapi sebab dia tak tahu nama, dia tak tahu mak dia pun bapak dia siapa. Betul. Dan sampai sudah kita sebagai pembaca pun tak tahu mak bapak dia nama tu siapa. Oh, padahal tak ada backstory. Padahal Ya. Sebab tu kita orang cakap kalau andai kata HA buat cerita, buat scene, Nirnama tu berporak dengan mak bapak dia sikit ke, ada nama. So at least kita macam, lagi menarik kot cerita tu. Tapi backstory dia sangat clean juga. Macam, macam tu je. Macam tu. Kalau dia tunjuk ke kan, Nirnama tu borak dekat depan anjung rumah. Lepas tu mak dia cerita sejarah kampung tu ke. Tak payah Kan? tak nama, dia tak mak dia je. watak villain dia daripada banyak-banyak korang suka siapa Aku secara sekilasnya berdasarkan Nenek Hani punya gambar, aku suka yang Raja Siam tu. Aku tak tahu kenapa. Dia Mahawansa tu ke? Siapa nama dia? Raja Siam? Tak tu, Raja Besiong tu. Yalah, kalau kau baca maknanya kan kalau kau meneruskan pembacaan sampai part Raja Besiong tu, aku rasa kau akan sakit hati juga. Dia lebih Raja kepada Besiong disakiti. bukan Raja Siam, Raja Sian. Kesian. Kejap sangat. Dia macam ni tau, kalau ni spoiler lah kepada semua yang belum baca kan. Kalau diikutkan Raja Besiong ni, dia memang
ahli sihir, pengamal sihir yang sangat-sangat kuat. Sebenarnya jin-jin yang ada dekat jagat suci tu originally adalah jin Raja Besiung ni dia yang pinjamkan. Tapi dia kalah dengan dia nama, rasanya 2 muka surat, 3 muka surat macam tu je. Kalah bodoh gitu je. Easy sangat dia kalah. Padahal dia dah lah ketua kan. Ya, aku sebenarnya half expected Raja Besiung tu adalah the real villain tau. Tapi dia mati macam tu je, aku sedih. Lepas tu kan, aku sampai sekarang sebenarnya, aku tak tahu, macam aku kurang faham motif jagat suci. Adoi. Dia tu nak berkuasa tu je kan. Dia nak berkuasa tu je. Dia Tak motif dia nak kekal berkuasa. Dia tak nak orang lain yang pegang tampuk pemerintahan. Dia tak nak orang lain gantikan tempat dia. Bagi dia, cara pemerintahan dia paling betul. Orang lain tak boleh nak tandingi dia. So, dia rasa macam dia akan kekal memerintah lama-lamanya. Itu je lah motif dia. And dia nak singkirkan Nina Ama lah. Sebab Nina Ama obviously dah start macam perang dengan dia kan. Declare perang dengan dia kan. Motif dia weak lah. Kita ada saudari pelukis kat bawah. Hai. Halo. Hai Nenek Ani. Kalau invite jadi speaker, Nenek Ani nak jawab, nak jadi speaker tak? Diam tak ada setuju. Bahaya kau ni Takib, bahaya. Tak ada nak respon tak tahu kan. Terima lukiskan poster cantik sangat dah tampal dah. Lin, nak tanya, bila dia punya jualan poster tu start? Aku tak perasan pun. Dia Waktu ada kita kat orang dalam Telegram. sembang dah mula dah. Oh. I mean kat grup hari tu Mal. Oh. Tapi aku memang tak membeli lah sebab aku tak jenis tak pakai poster. Tapi rasa jealous pula tengok orang lain posternya sampai. Lawa gila. Sebab lawa gila macam poster dealer dia sangat. awesome lah. Sebelum ni aku beli dia poster. awesome. Poster dia macam material dia nipis tau. Yang ni macam tebal lah. So macam okay lah. Okay. Sambung balik. Sekejap, ni Raja Ong Maha Perita Deria ni lah Raja Besiung kan? Rasanya lah nama dia panjang, aku tak ingat. Aku ingat Ya, Raja Besiung je. betul. Weh, aku setiap kali baca kan, aku baca Raja Ong Maha Peria Derita. Kau faham tak? Aku macam, malas aku nak baca dah. Macam kita dah beli buku tu kan, setiap perkataan kena sebut. Ya, masa aku baca, aku macam mana aku nak sebut ni lah. Raja Ong Maha Perita Beria. Sedangkan aku baca Raja Ong je, yang lain tu semua aku pangkal. Satu lagi, aku rasa justice tak ada pada Kasturi lah. Kasturi Jenin. Jebat Nadim Jenin. Jebat dengan Nadim masih banyak screen time tau. Kasturi dengan Jenin supposed to be macam watak bijak tu kan. Tapi tak nampak sangat lah bijaksana mereka. Cakap pasal bijak kan. Tak Rasa macam lah. diorang tak tunjuk pun, I mean like penulis tak tunjuk scene diorang bincang strategi perang. Sangat. Dia macam okay, kau pergi dengan Kasturi nanti pandai lah Kasturi. Aku macam boleh tak cerita dengan aku strategi perang macam mana? Aku nak tahu doh macam tu. Dia betul sebab kalau kau baca takdir dengan hikayat Satria Sejati, at least diorang ada bincang tau strategi perang tu. Ya betul. Dengan si Cili, Maharaja si Cili tu at least dia ada cerita tau. Okay ni bila dia punya ni. Ini tak ada langsung mata-mata. Dia nama. Aku kan mula-mula watak Jenin keluar kan dia ada tunjuk yang Jenin ada buat alat apa entah untuk memudahkan cabut kelapa tu kan. Walau aku macam okay Jenin is an engineer, aku macam excited gila tapi itu je.
Lepas tu tiba-tiba ujung-ujung dia kahwin dengan sandubong. Aku cakap apa benda? Jenin tu banyak potential kot. Wah. Diam semua. Betul. Cuba kalau macam kan masa Jenin datang semenanjung bawa tentera surprise tu kan. Tentera surprise kan. So macam cuba kalau Jenin macam surprise tu. bagi alatan macam untuk lawan jagat suci sikit Okay, aku create ni. Untuk Dia macam ni jagat suci pakai sihir, aku pakai sains untuk defeat the jagat suci. Kan macam wow epic gila kan. Kalau ada benda tu lagi tebal lah ni nama ni. Okay. Aku nak tanya lagi. Kalau aku setakat yang aku baca sampai habis dekat Kerajaan Sarawak tu, kemungkinan screen time jagat suci tak banyak. Tapi aku macam tertanya-tanya, jagat suci ni dia macam seolah-olah villain yang okay kau jahat. Dia tak ada kind of speciality, you don't have this kind of ada honest dia kat situ tau. Adakah benda tu berlarutan sehingga hujung buku? Yes, Rasanya tak ada rasanya macam jagat suci ni watak dia tak ada dah sangat lah. Dia jahat. Sebab dia tak ada background. Sebab bukan apa, bila aku tengok sini punya muka kan dia digambarkan cantik dan handsome dan sebagainya lah. Memang hats off lah pada Nenek Hani. Aku teringat aku macam hampir tercompare dia dengan ada satu anime nama dia Moriarty the Patriot tau. Kalau korang tengok lah dekat Netflix, dia punya watak dia tu is about Moriarty lah, which is the arch enemy of Sherlock Holmes. Dan dia sebagai orang panggil the crime consultant. So bila aku macam mungkin jagat suci ni sebab dia jahat dan dia macam iblis ni is crime consultant. So I expect dia macam sort of being a consultant or being the bad guy lah. So aku mengharap aku sebenarnya aku sama dengan kau. Aku mengharapkan jagat suci ni macam kau compare dengan yang anime tu, aku compare dia dengan The Darkling dalam Shadow and Bone. Aku masa sebab from the build up lah, macam dia masa sebelum ni nama ni keluar kan, Hilal Ashraf ada buat dia punya iklan kan semua, dia cerita jagat suci ni macam mana. Aku memang bayangkan dia Darkling sebab memang lebih kurang macam tu dia punya background story. Dia adalah someone yang disebabkan macam Darkling kan, dia someone yang charming, dia someone yang good looking dan dia guna pengaruh dia yang itu untuk buat orang ikut cakap dia. Cuma bila orang yang tu baru sedar betapa sadistic and jahatnya dia tu, dia buat something dan dia punya cara menjatuhkan orang yang melawan dia tu dengan cara yang sangat kejam. Iaitu dia ambil benda yang paling orang tu sayang dan dia jatuhkan dengan cara moral tau. Bukan dia jatuhkan fizikal atau bunuh terus. Contoh macam kalau ada Darkling, one of the characters tu kan, Genya tu dia sangat pentingkan kecantikan dia. Dan bila Genya tu start melawan dia, benda pertama yang dia buat kepada Genya adalah dia permanently damage Genya punya muka. Sebab dia tahu Genya sangat sayang dengan muka dia. Macam tu lah. Dan aku expect jagat suci adalah orang macam tu. Tapi sebenarnya watak dia macam flat lah. Dia lebih kurang macam Ninama. Dia flat. Ninama baik-baik. Dan jagat suci jahat-jahat. Tapi tak ada depth sangat kat dalam tu. Watak lain pula yang macam ada up down dia orang. Ada watak grey tak? Tak ada. Dia cuma ada Nadim yang kurafat je lah. Yang separuh grey si Tanggang. Tapi lepas dia insaf tu dia baik lah. Tanggang pun sekejap je keluar. Bab awal je. Lepas tu tengah-tengah tak ada, tiba-tiba hujung dia keluar balik. Dia jadi Grab lah. Dia jadi Grab tukang bawa askar. Aduh. Alah, Amin. Aku sekarang ni sedang really
macam nak kata, sebab aku baru sampai awal tu kan, baru habis kan. So I'm thinking of there's a grey, there's a grey punya karakter yang dia sebenarnya dia macam yalah, grey karakter kan menjadikan sebuah cerita tu seronok kan, because dia ni macam nak sokong orang baik tapi pada sama sokong orang jahat. So at least there's a macam motivation to move or to know what will happen next lah. But then, Tapi kalau macam Simon baca buku-buku lain HA kan, HA tak ada morally grey character. Dia kalau jahat-jahat, kalau baik-baik. alah sedihnya. Dia memang buku dia so far yang aku baca macam tu lah. Dia cuma mungkin kalau baca buku tajuk dia Sebuah Legenda tu mungkin ada. Dia punya hero tu morally grey. Sebab dia lebih berpandukan dendam sahaja. Sumpahan Legenda. Sebuah Legenda tu. Tapi yang lain tu mostly memang straight as arrow punya karakter lah. Jahat-jahat, baik-baik. Lepas tu kalau dia insaf terus. Tak ada lah insaf lepas tu nak jadi jahat balik. Tak ada. Tak, sebab masa aku baca yang panggil kan, ada 100 Days Sayembara punya pahlawan tu kan. Aku expect dekat situ tiba-tiba kan dia orang konon-kononnya macam semua orang kena lawan cendana dengan ni nama kan. Konon-kononnya lepas tu Lalas Sinema menang. Aku baca terbayang kan, tiba-tiba dah dekat ujung-ujung tu dia orang ingat menang, tiba-tiba ada orang duduk kat tepi tengah rokok. Tu macam kita tengah 3 je, so aku lawan kau lah. Macam tu, macam dia ada satu lagi karakter yang macam pandai. Yang masa tu aku macam expect macam dia ni akan tolong Ninama, adanya wujud macam karakter macam tu tau. Dia macam dia akan tolong Ninama sekejap, lepas tu dia macam macam mana kata, dia akan kerja kat suci sekejap sebab dia ada dia punya motivation dia sendiri. Sebab Grey punya karakter kan dia macam ada dia punya objektif sendiri kan. Dia hanya akan menumpang kepada situasi je. So kalau bila tak ada punya tu, aku disappointednya. Sebab Macam aku ingatkan macam kacau tanggang tu kot. jadi macam tu. Tapi tak. Alah, sedihnya. Itulah. Rasa kalau ada watak tu dia jadi macam Nirnama tu memerlukan pertolongan. Macam tu lah. Memerlukan pertolongan maksudnya apa? Nirnama tu nampak Macam saya mengata yang dia kadang tak tu kan. Faham. Okay, aku jadi macam moderator lah. Sorry guys. Tak apa, tanya je soalan nanti kita orang jawab. Sorry. Tapi janganlah tiba-tiba terus tak nak baca sampai habis pula nanti. Tak. I will definitely move forward. Aku berdasar aku cuma fangirling dekat watak-watak yang dilukis lah, sebab yang selain daripada Raja Bersiung tu, Mamat yang pakai ada kain mata kat depan tu sang kelembai Ya, betul. Itulah hero Amal. Itulah kesayangan Amal. So aku nak cuba sampai ke situ. Aku nak tahu what's the character to at least I read about them lah. So aku suka jugalah in a way. Tapi watak tu very under you guys. Oh ya. Macam Bagak Dujana juga ke? Dia muncul muncul pertama kali, lepas tu dia hilangkan diri, lepas tu dia muncul final battle mati. Bagak Dujana dia memang akan muncul ujung tak? Tak, Bagak Dujana tak. Tapi betul lah dia punya karakter design cool gila kan. Tapi dia keluar macam tu je. Aku macam Kejap je, dia macam 5 minit je screen time dia. Alah sedihnya. Sengaja je lukis lawa-lawa, ingatkan dia akan comeback ke. Tak ada. Sebab Tu plot twist tu. Sebab aku bayangkan this makcik siapa Nunjung Suria aku macam
necromancer ke apa ke, tiba-tiba bagak muncul sebagai zombie ke apa, hidup semula ke apa. Was expecting that. Tapi tak Tak ada. Alah. Tapi cool juga kan ada zombie. Sultan Mahmud Sultan Mansur. Zombie Itu pun jelmaan je. Zombie tu lebih kepada western lah. Ni Nusantara kan. Tak, macam mayat hidup semula lah. Mayat hidup semula lah in a way lah. Dihidupkan semula mayat tu. So macam yelah, I mean halah. jadi halah. Konflik big battle apa kan, macam memang army versus army ke? Dia army versus army. Lepas tu watak-watak yang utamanya berlawan sesama dia lah. Maknanya watak jahat dengan watak baik. So Nirnama lawan dengan Tuha, lawan dengan siapa lagi? Nenek tu, Nujum Suria tu. Nujum Lepas Suria. tu- Tapi itu bukan Cendana juga lawan dengan dia. Tapi battle aku tak ingat sangat lah scene by scene sebab aku jenis skip battle scenes. Cuma satu aku suka pasal Nirnama tu, intelligent dia lah. Macam dia figure out. Macam waktu lawan tu lah, Kelembai tu. Sebab dia boleh tahu dekat mana jin dia tu. Walaupun susah untuk dia teka dekat mana jin Kelembai, tapi dia masih cuba. Tu plus Dan- point lah. Aku tak tahu lah kan kenapa. Tapi bila aku baca Nirnama kan, aku rasa macam tengah baca takdir. Kan aku kata dia guna trope yang lebih kurang sama je sebenarnya. Mak mati, dibesarkan oleh tok guru dia yang bagi dia satu macam wasiat yang dia kena terus kekalkan legasi. And then selalu memang confirm tok guru dia pernah lawan dengan orang jahat tu. Tapi the first time tak dapat nak fully kalahkan. Jadi dia suruh anak buah dia yang kalahkan. Konsep cerita itu je. Lepas tu Memang- dikembangkan. Ya. Aku apa yang aku perasan kayak Satria Sejati tak ada Nirnama. Itu konsep dia. Yang tu aku setuju. Tapi itulah dia punya perjalanan sampai 5 buku. Letih juga lah. Banyak scene lawan dengan scene training. Aku rasa kalau buang scene tu mungkin boleh dapat 3 buku je kot. HSSS tu. Perasaan korang bila baca Nirnama tu kan macam some sort of ideal character, and Nadim diwujudkan sebagai sebuah watak yang Nadim tu sebenarnya kita lah, benda-benda yang berlaku. Nirnama macam bagi tazkirah tu kan. Okay, honestly, do you skip that? Or memang you all baca? Ada part aku skip lah. Nadim tu dia macam nak mewarnai dunia tu je. Kalau Nadim ni tak ada, Macam hamba. semua jadi hitam putih je. Macam tu lah, mostly Nadim ni dia macam untuk mewarnai dunia tu. Aku tak skip lah tempat part Nadim ni. Aku part Nadim ada juga part yang aku skip, tapi aku paling selalu skip bila orang memuji Nirnama sebab aku rasa macam dari description biasa dah puji-puji Nirnama. Character interaction pun puji-puji Nirnama. Yes, I know Nirnama tu macam tu, tapi macam berlebihan pula puji-pujiannya. Mari Jadi bosan. memuji. Kepada Tuhan. Kalau kau skip, Lin baca. Aku scan je. Lepas aku teruskan je. Okay, korang macam pembaca yang sangat banyak baca buku kan. What it should be done better? Sebab aku yakin Hilal dia punya buku dia ada objektif dia. Objektif dia adalah untuk menyampaikan something kan. So benda-benda tu nak cuba sampaikan kepada masyarakat. So
benda tu what should be done better? Untuk kalau mungkin ada penulis cuba buat benda macam ni. Jangan terlampau in your face kot. Okay. Faham kan? Macam benda tu Faham. macam in your face sangat. Kan? Bagi aku pula macam ni nama tu kan macam perfect sangat kan. Aku faham lah kenapa dia nak buat karakter tu jadi perfect. Tapi at the same time, ni nama still manusia tau. So boleh buat dia macam tersalah cakap ke dengan cendana. Dia salah cakap lah yang dia duk bergaduh bertaskirah dengan cendana tu ya. Aku benci betul lah. Itu masa dia baru-baru kenal tau. Dia macam dia dah kenal. Dia dah kenal, lepas tu cendana dia tersalah cakap dengan cendana, buatkan cendana tu macam aku tak nak ikut kau dah lah. Macam tu lah. Tapi lepas tu dia datang balik. Cendana tu datang balik, dia macam do something lah dekat situ. Dia sebab perjalanan dia dengan cendana memang smooth je. Aku memang suka dia dengan cendana kan. Tapi macam smoothnya. Macam tu lah. Dia macam at least macam ada mistake sikit-sikit je. Tapi dengan orang sekeliling dia. Macam tu. Tapi aku faham lah dia nak buat karakter ni nama tu macam perfect sebab dia dah practice lama bawah Adiwaja tu kan. Tapi bagi aku cerita dia okey je. Bagi aku sebab ni pun buku pertama ke tau aku baca. Tapi itulah aku rasa cuma satu lah. Dia macam karakter lain tu tak boleh function kalau ni nama tu tak ada. Faham tak? Macam semua depend at the end of the day dia depend pada ni nama. Macam si siapa tu? Alauddin punyalah bertahun-tahun orang cuba pujuk dia. Anak. Ni nama datang sekejap je. Tok no jutsu dia kuat gila. Tapi tak adalah Alauddin terus keluar. Tak juga kan. Yelah. Yelah, tapi still lah kena juga. Padahal dia macam dia nama buat kerja 90%, 10% lagi ada wajah. Aduh. Dia macam tu lah. Dia macam at the end of the day ni nama yang kena selamatkan keadaan. Yelah, dia hero tapi yelah, aku mungkin sebab aku tak suka dia kan. Jangan bias So apa yang dia buat semua aku nampak buruk macam tu. Dia karakter dia okey je. Cuma bila baca sampai habis baru nampak ni nama ni macam perfect sangat in every way lah. And then orang-orang sekeliling dia duk cakap, oh ni nama tu bagus. Ni nama tu okey, ni nama tu baik macam tu lah. Nama tu power lah macam tu lah. Ya, aku jadi bitter sebab terlebih puji. Korang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Awan. Hai. Aku nak tanya soalan. Ya, tanya. Macam ni, sebab kalau aku faham, aku tertarik tadi, aku tak perasan tadi sampai cakap tu yang pasal nirnama perfect tu kan. Kalau yang aku faham nirnama ni, dia ada je dia punya celah, cuma dia apa namanya tak? Kalau ingat dia punya kisah latar dia tu kan, dia punya backstory tu, pasal dia yang lepaskan Raja Bersiung tu. Ingat tak? Jagat suci Bukan Raja Bersiung. Tak lah, yang penting kau tahu yang mana aku maksudkan kan? Ingat kan? Ya. So kalau aku perasan tu sebenarnya yang Hilal nak kedepankan dengan perwatakan dia nama ni, tu kesilapan dia. Dan benda tu sebenarnya jadi beban kepada hidup Nirnama sehingga dia terpaksa kawal segala perangai dia. Faham tak? Kalau yang aku fahamkan watak Nirnama ni dia bukannya perfect. Yang aku faham lah. So aku tak setuju bila korang cakap Nirnama ni perfect. Sebab kalau dalam tafsiran aku tak. Tak, dia macam ni. Aku faham. Aku tak habis dulu. Okay. Lag member lag. Tak, kalau yang aku fahamkan Nirnama dia lebih kepada stoik sebenarnya. Faham kan stoik kan? Dia tak gambarkan dia punya perasaan tu sebab dia nak pendam kesakitan, kesilapan paling besar dia yang pernah buat sehingga menghancurkan dunia. Itulah yang aku faham Nirnama ni. Dia tak perfect sebenarnya. Dia punya kelemahan, celah-celah dia tu pun, kalau kau perasan Nirnama ni dia jenis yang suka memaksa orang tahu.
tu keburukan Nirnama tu. Aku tak nampak kesempurnaan dia. Okay. Dah, poin aku dah habis. Kau nak bangkang apa? Bangkang. Bukan. Aku nak cakap benda yang membuatkan aku menyampah sebab macam aku cakap tadi, Simon tanya apa yang nak diubah. Aku tak nak benda tu terlampau in your face. Sekarang ni kesempurnaan Nirnama tu di-explain through dia punya description. Dari segi description, dekat description monolog semua tu, Nirnama ni adalah seorang yang bla 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 bla. Lepas tu watak keliling dia pun sama. So aku macam terlampau repetitif nak bagi tahu, sedangkan just based on should be tindak tanduk dia dah cukup menunjukkan yang dia tu orang macam mana. So should not be that too in your face macam Nirnama ni baik sebab dia macam ni. Dia macam tu lah. Okay, itu aku setuju sebab Hilal dia ada tendensi untuk telling karakteristik of the character berbanding dengan showing. Tell instead of show. Instead of show. Aku yang tak pandai bahasa Inggeris. Okay, tu je lah. Cuba sebab macam aku dekat nota aku ni kan, aku ada tulis Nirnama ni sebab watak dia dah kira dia dah full develop lah, sebab dia have gone through some sort of trauma. Lepas tu dia get over, dia taklah 100% get over the trauma, tapi dia somehow live through that trauma. Lepas tu dia move on dengan hidup dia. Jadi Nirnama ni sebenarnya karakter dia dah tak ada, karakter dia jenis karakter yang statik lah. Dia bukan dynamic karakter. Yang dynamic karakter adalah orang keliling dia. Jadi macam aku cakap tadi, dia cuma tool untuk move the plot forward, tapi karakter keliling dia yang grow. Cuma yang membuatkan aku jadi menyampah dengan Nirnama ni because of the repetition of his perfection dari segi the introduction, characters yang keliling ni tak habis-habis memuji-muji dia, memuja-muja dia. Yang tu aku macam, aku penat lah baca pasal benda tu. Macam tu lah. Yang itu aku tak nafikan betul sebab memang tu, kalau aku faham, itu sebahagian daripada cara Hilal membina dia punya semester tau. Aku bukan nak bela Hilal Ashraf Yang ni aku faham. Jangan sebab aku dia punya beta reader aku nak bela, bukan. Yang ni yang berdasarkan apa yang aku faham lah. Sebab tu cara Hilal nak wujudkan semester Nirnama tu sebagai seorang legenda. Tapi repetitif tu aku tak nafikan lah. Aku pun rasa benda tu sebenarnya. So just explanation, penerangan kenapa Hilal buat macam tu sebab dia nak establish, nak wujudkan suasana Nirnama ni adalah satu legenda. Sekejap aku nak dia teruskan. Lah awal aku baru nak tanya soalan. Dekat bahagian mana Nirnama memaksa? Aku tak nampak. Awan tengah kona. Aduh kau ni time macam gini lah kau nak kona lah. Order makanan lah Wan, aduhai. Sekejap lagi balik-balik kat Awan lah. Tapi dalam karakter Cendana aku paling suka sebab dia buat Cendana ni boleh stand alone lah. Sebab aku tak suka karakter yang bila dah ada hero sampai dia tiba-tiba macam lemahnya aku. Macam tu. Sorry tadi apa Lin? Apa? Tadi aku dengar suara aku disebut. Kau nak tanya soalan apa dia? Aku yang tanya soalan. Dekat bahagian mana Nirnama yang memaksa? Okay, Nirnama yang memaksa satu. Kau cuba tengok macam mana pasal apa tu? Mak Jenin, kisah Mak Jenin. Bagaimana dia paksa Nadim. Dia tak direct tau. Hilal tak tulis Nirnama memaksa Nadim untuk duduk di situ. Faham tak? So, itu salah satu yang aku tafsirkan. Dia memaksa orang tu untuk mendengar cerita Jenin. Jenin, iyalah kita tahu lah Jenin dia sunyi. Aku kena bergerak ke depan. Ya Allah, kau Jenin memang kena bergerak ke depan. Jenin memanglah dia suka bercerita. Dia cuma, itulah, itu satu. Lepas tu, kekerasan kepala dia, kau boleh nampak apabila si tanggang, faham tak? Kau dah menumpang bot, lepas tu kau nak mengada-ngada pula dengan owner bot tu. Semata-mata nak tegaskan kau punya prinsip. Kekerasan kepala dia tu terlah dekat situ.
Lepas tu, itu kisah lalu dia, kita tak payah nak cerita. Sama lah kisahnya bila lawan dengan Om Mahaprita Deria dekat Siam. Dekat situ pun nampak kekerasan kepala Nirnama tu sebab dia terlalu obses untuk menjalankan misi sehingga dia tak kisah pun sebenarnya tindakan dia tu berpotensi untuk membahayakan orang lain. Itulah. Faham tak? Itu antara contoh yang yang aku boleh tafsirkan. Dia memaksa orang sekeliling dia untuk meludaskan dia punya misi walaupun dia cakap tak. Dia tak paksa orang tu ikut. Tapi bila orang tu dah ikut, dia paksa pula untuk selesaikan dia punya misi. Agar orang tu selari dengan misi dia. Itulah. Menjawab Siapa soalan suruh tak? orang tu ikut? Dia awal-awal dia cakap kan, aku kerana sorang-sorang. Itulah aku cakap. Dia awal-awal tu dia memang cakap macam tu. Dia macam ni, kau pernah jumpa tak orang tu cakap kau nak belanja, dia tak paksa untuk kau belanja, tapi kalau kau belanja okey je. Faham tak? So situasi dia lebih kurang macam tu lah. Dia tak paksa kau ikut, dia tak nak kau ikut, tapi kalau kau ikut okey je. Tapi kalau kau kena ikut lah apa begitulah lebih kurang. Aduh, deep betul kan? Buat belanja tu. Faham. Begitulah. Faham. Thank you. Aku dah nampak dah. Mantap. Itu mungkin kalau dari segi penyampaiannya tu, yelah sebab mungkin Awan power, dia dapat tafsir, dia dapat tafsir benda tu, tapi rasanya adalah lebih baik apabila ada karakter yang point out benda tu dalam cerita, and at that point semua orang akan nampak lah sebenarnya macam ni perangai kau. Maksudnya dia perlu ada this kind of kena point out lah. Macam ni dia perlu habiskan satu buku. Awan dah habiskan satu buku dan dia menceritakan dan share kat sini sebab mungkin mata dan perspektif berlainan. Tapi kalau betul lah Hilal nak cuba sampai ke benda, memang sebenarnya adanya celahnya di sini, dia perlu jelaskan dalam buku tu lah supaya pembaca pun tak sampailah kita tahu, nampak lah actually walaupun awal-awalnya nampak terlalu sempurna tapi sebenarnya ada juga celahnya di sini. Macam itulah. Betul. Itu aku ambil perhatian sebab boleh jadi pengajaran juga untuk aku tu. Mau tak mahu kita kena sekurang-kurangnya pemberian tu kena sampaikan lah sekali, tapi jangan berkali-kali. Apa pandangan Cik Rahul pula? Seorang lagi. Saya nak mencelah pasal Prophet tadi. Patut macam orang cakap betul korang. Aku cuma nak cakap ni nama tu overpower tu je. Tu je kot. Aku suka orang tak cedana. Obviously. Ya, samalah kita. Kalau pasal aku gembira lah. Cendana ni dia nampak tau. Lah Raja Ong ni. Dan aku gembira Hilal tambah bila aku suruh macam tambah lah. Cendana ni memang nampak Raja Ong ni bohong. Ni nama tu dia tak bijak. Dia mestilah macam tiba-tiba nak simpati kan. Kamu kira beta reader kan? Boleh comparekan tak sebelum dan selepas? Aduh, aku memang follow Cendana. Itulah rasa bila dengar macam aku terlalu bagi perhatian pada Cendana sampai aku tak tengok watak lain. Boleh sama. Sebab dia macam karakter perempuan yang side ni, biasa dia orang akan macam overshadow oleh hero utama tau. Betul. Sepatutnya Cendana tu dia memang dah tunjuk macam power. Cuma ni nama lagi power daripada dia, okay fine. Tapi dia tak buat. Yes. Dia tak buat Cendana ni macam tiba-tiba jadi lembik, lemah. Tak boleh kalau tak ada ni nama macam tu lah. So aku suka lah part yang tu. And aku personally rasa ni Cendana ni adalah watak perempuan yang kalau dalam semua novel Hilal memang watak perempuan ni semua menempel. So aku tak suka sangat lah watak perempuan dalam semua novel dia. So macam dalam novel ni Nama ni aku suka lah watak Cendana. Mungkin sebab tu lah aku jadi terbias lah masa baca. So kalau nak compare sebelum tu mungkin kalau yang sebelum tu kalau Amal baca gaduh ni Nama dengan Cendana tu lagi sakit hati lah. Sebab aku pun sakit hati baca. Aku suruh ubah lah dialognya. Tu je lah yang aku mampu. Cuba bagi sikit sebelum punya macam mana?
sebelum punya aku rasa hujah dia tu macam ini je hujang kau ni nama. Power lah sikit, kasih power lah sikit. Cakap dengan cendana tu, kalau aku cendana aku mengamuk kau cakap macam ni kat aku. Macam tu lah lebih kurang. So macam Aku tengah panas hati, kau boleh tak kira kat aku, kau hajar betul. Macam tu so lah. macam kalau apa macam apa dah baca takdir hikayat Satria yang kelima kan, satu watak perempuan tu aku tak boleh nak sebut spoiler kan. So dia gaduh lah pasal macam wanita dalam Islam gitu. Lepas tu macam bila dia nampak kita tak apalah tu watak jahat kan, so aku macam don't model sangat lah nak ubah ayat dia ke apa kan. So macam nama ni macam Cendana ni watak baik, kenalah bagi dia ayat yang somehow kita walaupun kita sakit hati dengan ni nama kan, bimbing-bimbing, tapi at least apa yang dicakap tu something yang okay, I'm angry with you but I can accept benda kau cakap lah, at least lah bagi aku tu justice aku untuk Cendana. So macam aku kalau perasan kalau macam yang tengok si Ninama tu bebel dekat Cendana tu, macam point dia adalah perempuan dengan lelaki ni is not, we are not in a competition to see who's better lah, gender mana yang baik ke apa. We are here to help each other. Macam tu lah lebih kurang. Point dia sebelum tu macam dia point yang sama tapi ayatnya macam kurang harmoni lah bagi aku. Ayat dia memang minta gaduh lagi lah. Ayat dia macam kalau aku suka Cendana tu aku join Cendana lawan. Tapi Cendana ni diambil berdasarkan mitologi, kisah mitologi mana? Cik Sri apa? Cik Siti Wan Kembang. Siti Wan Kembang. Bukan mitologi, Wan Kembang memang wujud. Okey. Dan Cik Siti Wan Kembang kan memang pandai berperang pula. Apa ni, berlawan. Betul. Aku tak suka kalau apa ni nak share yang tak suka tu. Hari tu aku dah cakap dengan Hilal lah time dia buat pada ruang tu kan. Aku tak suka dia punya spin pasal sangka lembai tu. Aku rasa tak payah kau kekalkan dengan suara. Kita dah bincangkan hari tu kan, bukannya dengan mata. Lepas tu aku tak suka pasal santubong sejinjang. Kenapa kau tak suka santubong sejinjang? Kenapa? Antara santubong dengan sejinjang tu aku adalah tim sejinjang. So tapi dalam filem tu dia filem pula. Dalam Nirnama ni kan dia kedepankan santubong. So macam seolah-olah sejinjang tu yang jahat. Tapi aku tak kisah sangat lah benda tu kalau sebab kreativiti penulis kan, cuma sebagai seorang yang bila ada begini, bila Hilal twist benda tu jadi macam tu, kenapa lah sejinjang pula jadi jahat, gitulah. Tapi kalau pasal siapa nama dekat gunung tu, Puteri Gunung Ledang tu, itu aku suka cara Hilal olah Puteri Gunung Ledang tu dalam Nirnama ni sangat cantik. Aku suka. Dia selari dengan apa namanya tu kiasan pasal Puteri Gunung Ledang tu. Jap aku nak bayar dulu, teruskan sembang. Jadi kan asal masuk space dia sama dia dekat atas jalan, dekat sempang, tak pun dekat drive-thru. Barulah awan. Okey lah, kita move on lah. Yang suka pula, apa yang korang suka pasal Nirnama ni? Gitu. Macam aku nak cakap aku suka Cendana. Cakap. Aku dah cakap dah aku suka Cendana. Oh, kau dah cakap. Okay. Aku kat nota aku kan, aku suka watak banyak, fast pace, jadi aku tak bosan. Kecuali dia repetitif tu sikit kan. Aku suka jenis Nadim Kasturi. Lepas tu aku low-key, sebenarnya dah jadi high-key lah. Low-key suka kelembai. Tapi dah jadi high-key lah sekarang. Dah tak low-key dah. It's obvious. Dia macam fangirl gila tau. Sebut kelembai tu sengih. Ya, begitulah. Aku kalau Jagat Suci tu macam licik lagi sikit kan. Mungkin aku akan letak dia nombor 1 lah. Tapi sekarang Cendana nombor 1.
Tapi itulah jagat suci tu sebenarnya macam bodoh juga kan. Dia sangat Ah. bodoh. Dia macam Sorry to dia say. punya planning dia tu macam Tak kena tempat. Dia macam Nujum Suria. Dia kan lagi best kan kalau sebenarnya Nujum Suria yang dekat belakang dia yang mencucuk-cucuk supaya jagat suci tu jadi jahat. Ya betul. Saya setuju. Aku sebenarnya sangat kan. suka Dia dengan macam watak Sebab sebenarnya Nujum Suria. Sebab Nujum Suria tu cantik gila kot. Betul. Dan dia bijak sebenarnya. Tapi disebabkan dia menjadi orang kanan jagat suci, terpaksa mengikut langkah jagat suci. Bukan ikut langkah, ikut arahan jagat suci. Akhirnya benda tu dia cuma jadi orang kanan je lah semata-mata. Orang bawahan ahli sihir dia. Tapi kau bayangkan, kalau diberi kuasa sepenuhnya pada, bukan, jika Nujum Suria menggunakan kuasanya sepenuhnya, aku rasa jagat suci pun dah tenggelam lah. Bye-bye aku cakap. Dah lah cantik, bijak, pandai berlawan, ada sihir, wow. Yang ni Itulah aku setuju gilanya pada dengan aku suka. Akila. Betul Akila, aku setuju dengan semua poin yang kau bagi tu. Aku tak rasa macam jagat suci. Siapa tahu Nujum Suria tu macam wasted dalam buku ni. Aku harap nanti dia akan ada spin off dalam hikayat Alam Nirnama lah. Sebab banyak gila benda boleh explore dengan perwatakan jagat suci lagi. Nujum Suria itu. Bukan setakat Nujum Suria je, malah Raja Bersiung tu juga macam korang cakap, Raja pun memang wasted sangat. Sikit je dia punya ni, sedangkan kita tahu yang jagat suci dapat sedikit dia punya kuasa daripada Raja Bersiung. Andai kata Raja Bersiung tu bergabung dengan Nujum Suria, memang babai jagat suci tu. Kalau aku tak kalau suka buat kalau buat macam tu. apa ni? Aku tak Aduh, suka Lin. pasal Raja Bersiung tu korang. Kenapa? Dia handsome kot. No, maksud aku kalau boleh kan, rasa lagi baik kalau Hilal tak hantar dorang ke Siam. Sebab macam aku pernah cakap dengan Hilal hari tu kan, dari awal novel kita digembar-gemburkan tentang kejaman jagat suci. Jadi aku tak suka kalau di hujung novel tu tiba-tiba dia keluarkan watak jahat yang baru yang lebih power. Tak nak. Dari awal kau build up untuk aku bahawa jagat suci ni hebat, segala-galanya everything. Biarkan itu paling hebat, kau buktikan di hujung apa hebatnya penjahat ini. Sebab tu aku suka bila dia dia biarkan jagat suci tu lebih menyerlah daripada Raja Ong Mahapriadri apa. Kan aku dah cakap nama dia panjang. Peria. Whatever lah. Semua orang sebut peria dah lepas. Berita aku sebut ambil. Tapi itulah kalau dia tak hantar ke Siam, rasa kita tak akan tahu masalah Raja Ong tu. Kita tak akan tahu Aku sebenarnya memang aku dah cakap tadi lah, aku expect sebenarnya jagat suci itulah Raja Bersiung. Kita geng. Aku awal-awal tu aku ada expectation tu. By the way korang, aku nak tanya soalan ni kan dari awal aku nak terfikir tanya dalam BBB kali ni. Korang boleh agak tak Nirnama tu adalah hang tua? Dapat agak lah. Memang dapat agak lah dari awal. Aku tak. Tak. Aku dengan dapat Takib sama. agak. Kita orang nak tahu nama dia siapa. Aku tak sangka lah. Aku tak sangka dia nak letak tua. Aku ingat nama dia lain ke apa kan. Sekali dia macam tua tak buat. Aku dapat agak sebab masa dia keluarkan 5 chapter dekat Wattpad, lepas tu aku terbaca ada orang tweet tanya dia typo. Orang kata dia typo, Tuha. Lepas tu dia kata ada sebab kenapa dia letak Tuha. Dan aku dah dapat agak mesti dia nama tu Tuha. Wah, aku tak baca yang tu. Okay. So, Kalau Akila pula, Akil boleh agak? Tak. Aku tak boleh agak. Aku dengan Takib sama, Mek. Kita orang baca buku ni, kita orang nak tahu siapa Nirbu sebenarnya. Kita orang nak tahu nama dia. Aku tak expect dia nak letak tua. Jadi aku tak pernah lah rasa nama dia tua ke atau dekat dengan tu. Aku ingat nama dia benda lain ke apa kan. Aku teka siapa yang bagi hint sikit nama dia mula huruf T, aku fikir Temenggung ke? T apa lagi? Tun Perak ke? Temenggung tu pangkat. Jawatan. Sebab lagi satu Tuha tu pun kata tak silap sebutan Cina kan?
Oh ya? Tak apa. Tu nanti aku jawab. Nanti lepas ni kita tanya dulu satu-satu. Simon boleh agak tapi Simon tak habis baca lagi kan? Dia baca Simon sampai kerajaan tengah- Sarawak je. Memang Simon memang kena spoil besar-besar dah. Aku bagi spoiler paling besar je. tak apa sebab dah nama spoiler alert aku okey je. Okay, tak apa. Tak boleh Lin jawab oh. Simon. Lin macam mana Lin? Okay. So sebenarnya yang belakang ni bukan typo lah. Ada muka surat 680. Oh tak. Tak. Memang bukan typo. Lah Lin, kau baru perasan ke? Astagfirullahaladzim Lin. Tak, sebab aku ingat Tuha tu tua tau. Ya Allah. Bukan. Bukan. Kau salah ship orang ni. Cindan ni bukan dengan yang dah mati tu. Itu dengan Putri Gunung Ledang. Ya betul. Ni Salah orang, sis. Husna Husni ni. Siapa ni Husna Husni? Saya. Husna boleh agak tak dia nama tu Laksmana ni? Tak, serius tak. Bila habis baca je lah. Patutlah. Seorang tu nama dia Tuha tu. Okay. Faham. Kalau aku pada awalnya tu aku boleh agak bila jebat tu muncul sahaja. Bila jebat muncul, confirm itu lah. So dari awal-awal lagi lah dah boleh tahu dah. Tapi bila Hilal keluarkan nama Tuha tu kan, kalau macam aku ada pengetahuan varian untuk nama Hang Tua dalam kisah sejarah ni. Dalam Cina, macam Takik cakap tadi, dia eja sebagai Tuha dalam masalah Cina. So dalam sejarah pun ada pertikaian, betul ke nama dia ni Tua ataupun Tuha. Korang pernah dengar kan kisah Hang Tua tu lelaki ke perempuan ni tu kan? Betul lah. Tu sebahagian lah daripada varian yang sekarang ni, kira isu-isu dalam sejarah. Tapi bila dia keluarkan Tuha tu, aku macam ragu-ragu sedikit. So maksudnya ni nama ni bukan Tua lah kalau Hilal pakai Tuha. Tapi bila baca lebih dalam tak sampai bab akhir, patutlah Hilal gunakan dua-dua. So bila sampai hujung-hujung, okay, aku memang dah tahu dah. Dia nama ni Tua. Itulah. Tapi kenapa kau cakap bila jebat keluar je kau dah tahu? Sebab dia bersahabat dengan jebat. Ya betul lah. Tua kan member baik jebat. Tua kan member baik jebat. Kalau ikut cerita je lah. Yelah. Tapi jebat tu power tau sebenarnya. Ya. Tapi kan Nenek Hani punya lukisan, walaupun korang dah puji tadi, aku nak ikut memuji jugalah. Sangat betul hidup. detail gila weh. Kau bayangkan dia lukis ujung suria tu memang lawa. Tak, dia kan masalahnya watak sekecil-kecil watak macam Bagak Durjana tu yang keluar satu scene sahaja pun detail dia. The effort dia letak dekat Bagak Durjana tu. Betul, setuju. Kalau memang orang berbakat kan, sangat berbakat. Betul. Korang nak tahu tak kenapa yang last tu aku ingat dia salah sebut Tua nama tu bagai kan? Nak tahu. Kan ada satu part juga dia terpanggil Intan padahal nama kakak dia Jelita. Nama kakak Jenin. Nama kakak Jenin Jelita. Tiba-tiba jadi Intan. Lepas tu kan aku macam siapa Intan? Oh, aku faham. Buka beberapa muka surat sebelum tu kan. Aku macam siapa Intan? Macam tu lah. So yang part akhir tu aku ingat salah juga lagu ni. Gitulah. Kesiannya aku ya Allah. Tak apa Lin. Nama Sekurang-kurangnya kau masih ada keseronokan membaca teka-teki tu. Berteka-teki ketika membaca. Oh, itu dah susunan ayat yang betul. Ya weh, aku ingat macam aku reka part Intan ni tadi. Mana Intan ni? Aku gigil buka balik belakang nak cari Intan ni siapa. Nak tanya boleh? Tanyalah Husna. Tanya. Apa pendapat korang pasal Puteri Gunung Ledang? Macam Awan cakap dia suka tadi. Yang lain macam mana? Saya suka.
sebab kita mendengar banyak sangat variasi tentang PGL tau. Dan bila HA portraykan PGL dalam Nirama sebagai villain, ini like villain, dan dia akan immediately akan terasa penukaran informasi dalam minda kau pasal PGL. Sebab kita tahu PGL tu macam mana. Dia memang sangat cantik, dia memang sangat baik, memang okey, yang tu betul lah. Yang Ada sangat lagu Asmara dipujai. Dana. Oh, ya. Sekejap, nak aku pasang. Astagfirullah. Tapi bila HA tukar dia punya watak kepada yang Tuah tu pun sebenarnya Tuha kan yang mati tu, dia punya Tuha. okey. Aku cakap Tuha. confused. Okey. Bila dia bergandingan dengan Tuha untuk dapatkan negeri tu pun, itu pun kita tahu yang pernah ada kisah mengatakan yang betul lah yang Laksamana Tuah tu memang bercinta dengan BGL. Okey. Tapi bila dia tukar speech, dia rasa macam kau akan immediately rasa dalam otak kau Tanta reality dia betul macam tu. Kita je tak tahu sebab nama pun mitos kan, nama pun legenda. Tanta orang bila dia bawa satu mulut ke satu mulut, akhirnya itu yang dapat kat kita. Sedangkan yang sebenarnya yang itulah yang dalam cerita Nirama tu. Itulah maksud aku. So aku suka cara HA portray PGL tu sebenarnya. It's very smooth lah untuk aku. Yang lain, korang macam mana? Aku tak ada opinion terhadap PGL. Dia tak ada impact pada aku. Okay. Aku suka cara dia gambarkan macam mana istana dia tu, macam dia dayang-dayang dia tu. Dia macam aku boleh nampak semua benda tu lah. So macam aku suka ke apa yang tu. Tapi yang yang kita tahu Puteri Gunung Ledang ni kan dia sebenarnya nak tolak lamaran kan, kata aku. Dia nak tolak lamaran secara halus. Tapi dalam Nirnama ni sebenarnya dia memang jahat lah sebenarnya cerita. So aku macam suka ke benda tu macam lain lah. Tapi aku kan kalau aku salah, waktu dia orang naik ke gunung tu, bila dia orang naik ke gunung tu, ada siapa tanya dekat Nirnama, ini sihir ke? Lepas tu Nirnama cakap dia tak pasti betul tak? Betul. Kenapa Nirnama boleh ada ketidakpastian kat situ? Nirnama ni dia memang dah diajar macam mana cara nak mengelak dari sihir. Macam kalau orang try sihir dia macam dia takkan kena sihir lah, macam tu lah lebih kurang. So bila dia naik atas gunung tu, dia macam adalah dia baca something kan. Dia nak tengok sama ada betul ke tak sihir kan. Tapi dia tak boleh rasa apa-apa. So sebab tu dia kata dia macam dia tak pasti macam tu lah. Itu bagi aku satu kelemahan lah sebab aku menganggap bila dia dah ada bukanlah kekebalan, dia dah ada dia punya ni kan, tiba-tiba bila dekat atas tu dia kata tak. Tapi itu bagi aku seronok juga sebab kita berteka-teki dekat situ. Aku rasa dia lebih menunjuk kepada bukan pada Nirnama tu sendiri tapi kepada karakter Nirnama tu sendiri. Dia tak nak cakap apa-apa tanpa dia betul-betul yakin benda tu adalah betul. Faham? Tak pasti jangan kongsi, tak nak bagi orang cuak kot. Aku tak boleh takib tu. Aduh. Sebab dia nak makan jenis tenang je. Kalau aku cuak, korang pun akan cuak nanti. So let lu. Betul lah sebab time tu pun Jebat pun memang dah tahap memang angin betul-betul lah dengan Tuha tu. Dia pun macam dahsyat something kat Tuha tu kan. Yes. Masa tu. So dia macam dia tak nak cakap lebih-lebih Sebab dia dengan Tuha masa tu tak adalah gaduh sangat. Yang gaduh Jebat je. Betul. Itulah gitu.
Teruk betul spoiler alert baik. Memang habis semua spoiler. Cerita dah. Habis satu buku. Orang tak payah masa. Korang tak rasa kita dah cerita dah. Semua. Bukan Tapi mercun, kan, ni bom. Amal, kalau aku sebenarnya aku lagi suka kalau sembang spoiler. Seronok kot. Betul lah. Sebab tu kena letak awal-awal spoiler alert. Aku memang Aku tak suka bertapis. spoiler. Aku tak spoiler. Sama, Tapi aku kan tak sekarang spoiler. aku kan kalau PGL ni ada satu aku macam aku tak faham tindakan dia. Yang dia ni memang spoiler. Dia bunuh tu. Dan Tuhan tu dah sasar memang cintakan dia. Dah tahu dah dia jahat pun macam kenapa dia nak lawan Alauddin tu, dia bunuh Tuhan tu. Gabung je lah. Sebab dia memang jahat, dia nak bunuh Tuhan. Tapi Tuhan kan nak tolong dia. Bagilah dia tolong dulu baru bunuh dia. Macam tu lah Orang aku tu fikir. cuma scapegoat. Macam kambing hitam dia je. Untuk digunakan. Betul. Masa Alauddin Yang aku muncul faham tu kan, ha. kalau aku tak dapat dia, tak ada siapa boleh dapat dia. Faham tak? Oh gitu Tersirat dia. Wow. Macam tu ke? Cinta tu still ada kot. Cinta tu Bukan. masih ada. Betul-betul. Kira Sebab aku fikir. engage. Tapi kalau kalau PGL macam aku cakap tadi lah, aku suka bagaimana cara Hilal Ashraf twist tentang PGL dalam Nirnama ni. Lepas tu kalau nak selitkan tadi dengan kenapa dia bunuh Tuha tu, kalau yang aku faham lah sebab Tuha tu dia mungkir janji dengan PGL sebab yalah diorang kan merpati dua sejoli. So apabila Tuha tu dah pulih, jadi kau dah mengkiri janji kau dah terkeluar daripada landasan kita ni. Jadi kau tak gunalah. Begitulah. So itu kira salah satu perwatakan perempuan yang disakiti. Kalau yang aku faham lah. Bapak deep gila, aku tak tahu Hilal ada terfikir benda tu. Aku yang overfikir. Okey lah, aku boleh terima lah, Tapi kalau macam mungkin kalau lebih jahat lagi kalau dia guna dia memang perah habis-habis lah. Tu baru bunuh dia. Masya-Allah jahatnya aku. Tak, kalau aku tak rasa PGL tu dia pergunakan Tuhan sebab cinta kan. Kalau kamu pernah bercinta, kalau korang pernah bercinta, kau akan rasa macam mana cinta tu boleh mengubah kita. Tapi kelebihannya Macam tu. Begitulah, kelebihannya ada kerana cinta juga kau mampu untuk menggunakan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Kalau cinta itu one sided lah. Tiba-tiba nak sembang, kalau rasa diri juga mencintai, sila benarkan diri anda diperguna. Gitu. Aku rasa Dah. Kan gila semua pasal cinta. Back to Nirnama. So kalau watak jahat, PGL lah aku paling suka. Lepas tu baru Nujum tu. Aku nak kembali balik tadi yang kata pasal PGL dengan ni kan korang hello Takib ya? Bergema. Okay. Tak gangguan lain. Tak apa. Teruskan. Okay, tadi kan kita theorize macam-macam kan. Aku teringat lah, ni off topic lah. Aku terbaca ada satu perbualan ni. Dia cakap kadang-kadang penulis ni dia tak fikir pun benda-benda macam tu. Tapi bila pembaca yang baca, kita buat teori sendiri. Lepas tu kita cakap macam-macam. Lepas tu bila bagi tahu penulis macam, oh iya ke macam tu? Tak perasan pun macam tu. So aku suka lah this kind. Saya pun buat macam tu tiba-tiba. Aku suka lah this kind of discussion. Itu baru namanya teori pembaca. Macam aku rasa aku tengok video TikTok kot. Dia orang cakap contohlah 18th century punya writer tulis the character is spaghetti. Lepas tu bila dia baca semula, kita yang moden ni baca the classic literature, kita kata spaghetti tu adalah simbolism untuk poverty. Benda macam tu. It's not that deep lah orang kata. Tapi sebenarnya dia just tulis untuk tulis.
Tapi tak, itulah just sekejap lah. Okay. Sekejap. Hello? Diam semua. Hello? Tengah mencari Hello? part Hello? PTL bunuh Tuha tu. Korang dengar tak suara aku korang? Dengar. Dengar. Teruskan. Kejap. Ada problem dengan line. Tadi ada Encik Hilal tadi. Memang senyap kenapa? Sebab aku nak Tengah bergerak. maintenance. Technical issue. Tengah PM Twitter. Cik. Siapa yang sekarang ni ada masalah? Sekejap. Okay, teruskan lah. Aku nak naik rumah. Tak ada apa. Tak ada masalah. Okay. Seperti biasa BBB kita usually cut off dekat 11, tapi kalau korang masih ada apa-apa nak dibincangkan kita boleh extend lah. Tapi kalau tak kita akan off pukul 11. Tadi Takib kata nampak HA tapi aku tengok kat bawah tak jumpa. Dah keluar kot. Ada tadi dia bila keluar dah. Mungkin sebab dah nak habis kot. Weh, betul lah. Tuha tu one-sided love. Aku dah confirmkan dah. Muka surat 473. Dia one-sided love Okay. Apa ayat yang menyebabkan kau yakin dia one-sided? Okay, dengar. Mana tadi dia hilang? Damage hilang pula. Aku tidak dapat berlama-lama di sini. Engkau tidak lagi mampu memberikan kelebihan kepadaku. Sialam. Tangan kanan puteri itu menembusi dada Tuhan. Gitu. Gitu je mati bodoh. Kesian. Kejap, Akilah dah terkeluar, dah tercampak. Line dia tak berapa elok kot. Dengki betul lah Twitter ni. Okay. Dah pukul 11. Ada apa-apa tambahan lagi tak? Korang nak cakap? Ada apa-apa lagi? Tak ada lah. Aku dah puas hati. Ada one-sided. Habis perah dah. Itu je. Okay, kalau macam tu aku nak wrap up. Terima kasih kat semua speaker dan terima kasih lah kat listener yang dengar. Kalau kita orang terspoiler, aku tak nak minta maaf lah sebab aku dah letak dekat tajuk spoiler alert and korang stay. So that's on you. Lepas tu apa lagi aku sukalah perbincangan hari ni sebab memang is back and forth punya perbincangan. So aku rasa seronok lah. Jadi mungkin nanti ke bila-bila kita boleh borak-borak macam ni lagi. So tu je lah. Takib, anything? Disclaimer. Dekat setiap apa yang speaker cakap adalah pendiri. Ya. Dia tak berkaitan dengan yang hidup ataupun yang mati. Itu pun pandangan sahaja. Ya, tak ada kaitan dengan siapa-siapa ya. Dan kita bukan nak jadi hater. Tak, kalau korang mengikuti aku memang baca setiap buku HA ada. Aku baca semua dan setiap buku pun memang aku komen macam-macam. Jadi bukan aku bukan pembenci dan sengaja nak mencari salah, tak. Aku memang suka banyak cakap macam ni. Tu je lah. Itulah gunanya resensi, itulah kritikan, itulah
itulah itulah perkongsian dan penambahbaikan di masa hadapan. Sebab aku pasti yang dalam ni yang mendengar bukan hanya sebagai pembaca tapi juga penulis-penulis. Jadi bila anda tahu buku ni berkonsep genre begini dan anda tahu bagaimana nak menulis, so kita ambil rangkuman benda pada malam ini dan kita buatlah yang lebih baik, insyaAllah. Jadi aku nak beritahu lah, favourite watak aku watak Jebat. Sebab Jebat memang handsome. Dia ada satu yang dia sebut tu memang handsome. Aku rasa macam oh my god. Macam tu. Okay, terima kasih Kil. Dah. Dah lah tadi saya tak Takib perlu lagi. ada apa-apa nak wrap up? Sama je lah. Apa yang diungkapkan oleh mulut para speaker hanyalah pendapat masing-masing. Jadi jika anda tak puas hati tapi tadi dah bagi peluang tapi tak nak luahkan, nasib lah. Tapi apapun teruslah membaca dan paling penting jangan ambil dadah. Sempat. Ya, saya sokong. Okay, itu saja. Nantikan sesi BBB yang seterusnya, episod 27. Ya, tapi nantilah akan diberi announcement, tapi untuk minggu depan memang confirm kita orang akan rehat lah. So the next 2 weeks lah, nanti announcement tajuk apa tu semua akan diberitahu kemudian. Jadi dengan ni aku menutup sesi BBB pada malam ni. Terima kasih sebab join. Assalamualaikum, selamat malam. Tutup space ni dalam kiraan 3. Bye-bye, Assalamualaikum. Bye-bye. Jangan lupa dengar 3. para datang. I love you. Bye.